Selamat sejahtera diucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 2. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit 14 iaitu menangani konflik identiti diri asas pembentukan personaliti. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa like, share dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Jom belajar. Baiklah murid-murid, hari ini kamu akan mempelajari konflik identiti diri. Jadi cikgu minta kamu semua memahami apakah konflik yang terdapat dalam identiti diri kita. Konflik identiti diri kita bermaksud perselisihan atau pertentangan dalaman individu. Maksudnya ialah dalam diri kita, kita akan ada masalah dari segi perselisihan atau pertentangan dalaman individu untuk melakukan sesuatu perkara yang salah, yang tak sepatutnya kamu lakukan. Kenapa ia berlaku? Bagaimana ia boleh berlaku? Apa sebab ia berlaku? Apa kesannya kalau awak melakukan perbuatan tersebut yang menyalahi etika, agama dan peraturan? Baik. Contohnya lah, kita biasa membesar dalam situasi melakukan perkara yang baik. Tapi apabila kita sudah berjumpa dengan kawan-kawan, bersosial secara positif, lama-lama bila kamu bersalah kawan, kamu akan terpengaruh dengan sesuatu perkara yang negatif sehingga boleh menyebabkan kamu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, tidak bermoral. Bagaimana konflik identiti diri ini berlaku? Dia berlaku antara individu dengan individu yang lain. Nampak? Jika kamu tidak puas hati dengan orang lain, maka kamu akan melakukan konflik identiti diri dengan melakukan perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang jahat. Contohnya membuli, mengejek kawan, bergaduh dan sebagainya. Kenapa ia boleh berlaku? Dari segi idea, kepentingan, matlamat dan kehendak serta perselisihan dalam mengenali personaliti diri, kepribadian dan perwatakan. Awak kadang-kadang bergaduh dengan kawan-kawan awak. Mungkin kerana bercakap saja. Bercakap dengan kawan, tak puas hati apa yang kawan cakap. Akhirnya mempengaruhi diri anda untuk melakukan sesuatu perkara yang negatif kepada kawan-kawan awak yang lain. Konflik identiti diri juga boleh terjadi apabila tiada keseimbangan dalam diri seseorang individu. Biasanya, murid-murid, kalau kamu tidak berpegang kepada ajaran agama, maka kamu akan melakukan kesalahan yang besar. Contoh, kalau kamu tak ikut ajaran agama, tak nak ikut nasihat ibu bapa, kamu akan suka hidup bersendirian ataupun kamu suka hidup bersosial dengan kawan-kawan, melepak dengan kawan-kawan, nak freedom, kebebasan, kerana stres, tak boleh ditegur, tak boleh disindir dan sebagainya, maka kamu akan melakukan kesalahan dengan cari pasal dengan kawan-kawan, dengan gaduh dan sebagainya. Itu sebab berlakunya konflik identiti diri. Kerana anda tidak berjaya mengawal diri anda untuk melakukan perbuatan yang baik. Pelajar yang mempunyai identiti diri yang baik, dia pandai menguruskan stres, dia bercita-cita bertinggi, ada wawasan dan sentiasa optimistik untuk mencapai wawasan itu. Kalau awak nak belajar sebagai pelajar sekolah, kamu kena belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Tetapi tidak kepada murid yang mempunyai konflik identiti diri, sentiasa mencari alasan dan penyebab diri untuk melakukan kesalahan. Jadi, bila kamu tak boleh kontrol diri kamu, maka konflik identiti diri ini akan berlaku sehingga menyebabkan anda melakukan melanggar peraturan sekolah serta cari pasal dengan orang lain. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi pembelajaran yang berikutnya, iaitu faktor yang mempengaruhi konflik identiti diri sebagai remaja. Apa sebab sesuatu konflik identiti diri itu terjadi kepada diri anda? Pada dasarnya, remaja ataupun anda membuat keputusan yang akan mempengaruhi masa depan. Anda melakukan sesuatu perkara yang menentukan kehidupan anda pada masa hadapan.
Dari situ timbullah erti persahabatan. Dari alam remaja timbullah alam percintaan. Di mana ada pasangan kekasih mula nak suka kepada kawan-kawan yang berlainan jantina. Dan juga dari situlah juga awak mula terlibat dalam alam pekerjaan. Terutama mereka yang habis SPM, yang berumur 17 tahun. Baik, faktor pertama yang mempengaruhi konflik identiti remaja ialah kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni. Ini kerana remaja kurang belajar agama, kurang mengamalkan ajaran agama. Tidak ikut nilai-nilai murni yang telah diajarkan sama ada di dalam sekolah ataupun ibu bapa ajaran dan nilai agama dan juga nilai moral. Okey. Sebaliknya anda terlibat dalam masalah sosial. Contohnya terlibat terpengaruh atau terikut apa yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kawan ajak, awak pun ikut. Maka boleh merosakkan diri sendirilah. Saya bagi contoh, cikgu bagi contoh, anda keluar malam, terutama pelajar perempuan, keluar malam. Yang akhirnya boleh merosakkan diri anda. Yang mana ada orang akan curi kesempatan terhadap tubuh badan anda, pelajar perempuan. Jadi, hati-hati. Jangan melakukan perkara yang tidak bermoral. Setiap perbuatan ada batasnya. Nak berkawan pun ada batasnya. Baik, yang kedua, tidak mempunyai jati diri yang kuat. Awak tak ada semangat jati diri. Tak teguh. Kebaikan awak atau awak nak buat baik tu tak teguh sebab ternoda, terpercaya, terpengaruh, terikut. Jadi disebabkan tiada pendirian yang kuat, maka mudah terlibat dalam konflik identiti diri. Anda mudah ikut kawan. Contoh kawan ajak ponting kelas, anda ponting kelas. Cikgu selalu perhatikan. Contoh pelajar-pelajar suka race motor. Tahu race motor? Ambil motor, race motor. Pun ada. Ini berlaku disebabkan anda mudah terpengaruh dengan ajakan kawan. Awak tak boleh nak melawan, nak kawal diri anda. Yang ketiga, faktor yang ketiga iaitu perasaan ingin mencuba. Tadi perasaan tak kuat. Kawan ajak, awak ikut. Sekarang ni ada sesuatu benda nak mencuba. Contohnya lah, remaja sememangnya mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru sehingga boleh melanggar etika. Okey, awak buat sesuatu perkara yang boleh melanggar peraturan sekolah, yang boleh melanggar undang-undang negara dalam kehidupan awak. Contohnya buli, awak terlibat, awak ada masalah keluarga, awak stres. Okey. Hilangkan rasa stres dengan cuba sesuatu yang baru. Buli kawan, mencuri, terlibat dalam aktiviti jenayah yang lain. Sehingga sanggup melanggar undang-undang negara, sehingga sanggup melanggar etika dan norma hidup. Itu yang awak nak buat. Itu sebab kerana awak nak cuba akibat nak elakkan rasa stres. Yang seterusnya, selalu rasa tertekan. Tadi saya cakap tadi, nak cuba. Akibat rasa stres. Sekarang selalu berasa tersekan. Ini buat kerana stres. Macam saya katakan tadi lah, stres kan. Sebab apa? Sebab terdorong melakukan suatu perkara di luar jagaan apabila rasa tertekan. Bila awak stres, awak tidak fikir apa. Awak dapat melepaskan perasaan marah kepada orang lain. Contoh, bila awak ada masalah dengan ibu bapa anda, keluarga anda melepaskan marah anda kepada kawan-kawan anda. Dari situ wujudnya gejala buli, gejala gangster dan sebagainya. Ataupun khianat kepada cikgu-cikgu anda, tak puas hati dengan cikgu anda. Awak calarkan kereta, bakar sekolah. Jadi ini adalah sebab tertekan. Jadi pelajar, tolong kawal diri sendiri. Baik, seterusnya pengaruh rakan sebaya. Samalah tadi saya katakan tadi, remaja mudah terpengaruh dengan rakan-rakan dan orang sekeliling kerana tiada pegangan dan matlamat hidup. Kita ni hidup mesti ada matlamat. Kita ni hidup mesti ada pegangan. Yang pertama, pegangan agama kita. Masing-masing ada pegangan. Kalau tidak ada agama pun, kamu percaya kepada prinsip kemoralan. Nilai-nilai moral. Perkara yang baik perlu diamalkan. Hindari daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi, matlamat hidup. Kenapa awak nak pergi sekolah? Saya nak pergi sekolah kerana nak dapat keputusan cemerlang. Kenapa nak dapat keputusan cemerlang? Kerana saya dapat melanjutkan pelajaran. Nanti dah melanjut pelajaran, belajar lagi dan berusaha sungguh-sungguh untuk dapat keputusan cemerlang yang akhirnya bawa diri anda untuk berjaya capai cita-cita anda. Contohnya nak bekerja sebagai lawyer. Belajar betul-betul. Nak jadi doktor. Belajar betul-betul. Sampai ke luar negara. Kemudian bantu negara.
setelah anda berjaya menjawat jawatan yang diidamkan. Seterusnya ialah pengaruh media massa. Okey, remaja terpengaruh. Ni biasalah. Drama-drama atau filem-filem daripada luar negara yang berangsurkan keganasan, peperangan dan sebagainya, yang mana ada aksi adingan bergaduhan. Ini boleh anda tiru untuk self defense konon-kononnya. Dan di situlah awak boleh belajar nak tumbuk orang, nak pukul orang, nak buli orang, nak merompak, nak mencuri duit bank. Okey. Jadi perkara inilah yang menyebabkan berlakunya konflik identiti diri anda sebagai remaja. Jadi perkara-perkara ini cikgu minta semua murid-murid tolong hindari. Baiklah, pada peringkat pembentukan identiti bermula pada zaman remaja, zaman anda sekarang ni lah, anda tengah sekolah ni, yang meliputi aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan. Okey. Dan apabila anda ada perasaan, anda boleh berfikir dan anda nak melakukan sesuatu perkara, yang menjadi masalahnya ialah apabila anda melakukan sesuatu itu mudah terikut dengan pengaruh ajakan rakan-rakan. Contohnya hisap rokok, penting kelas. Jadi itu yang menjadi masalah. Dan untuk mengatasi masalah dalam diri anda yang dianggap sebagai konflik identiti diri, murid perlu terapkan nilai yang baik, nilai-nilai murni yang baik ke dalam jiwa anda supaya dapat mengatasi konflik identiti tersebut. Oleh itu, terdapat beberapa cara mengatasi konflik identiti diri. Yang pertama, eratkan hubungan kekeluargaan. Okey, murid-murid, cikgu pesan awak mestilah berbaik-baik dengan ahli keluarga anda. Tak kiralah apa yang berlaku antara anda dengan hubungan keluarga anda, anda patut bersama-sama mengeratkan hubungan. Buat baik-baik pada semua orang. Okey, supaya hidup kita akan lebih terjamin, bahagia dan sebagainya. Okey, selain itu, murid-murid mestilah mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, cikgu nampak kamu murid-murid zaman sekarang, remaja zaman sekarang suka benar hisap vape, suka benar hisap rokok. Okey, jadi tolonglah hentikan merokok atau hisap vape. Okey, amalkan gaya hidup sihat. Macam mana nak amalkan gaya hidup sihat? Okey, berjogging, beriadah, ajak family, ajak kawan beriadah sekali. Okey, yang ketiga, berkawan dengan individu yang positif. Ini amat jarang, amat sukar kerana sikap kita yang ganas. Okey, sikap murid-murid, ada segelintir murid-murid yang ganas dan ada sikap murid-murid yang selamba ataupun ada sikap murid-murid yang nerd, skema, menyebabkan curang itu ada dalam kalangan murid-murid. Sepatutnya kalau perbuatan kita, sikap kita itu negatif, kita kena berubah pada positif, cari kawan yang baik. Baik budi pekerti, baik dari segi pertuturan, percakapan. Okey. Kalau boleh sekarang ini, kamu cari kawan yang nak belajar bersungguh-sungguh. Okey. Kawan yang boleh bantu kita untuk menjawab soalan peperiksaan. Boleh guide kita supaya menjawab soalan dengan cemerlang. Okey, bukan berkawan dengan murid-murid atau kawan-kawan yang malas belajar. Seterusnya, selalu mengamalkan dan menghayati ajaran agama. Murid-murid, benda ini sangat penting. Okey, sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, kenapa? Kenapa cikgu kata penting? Okey, kerana kalau kita tak mengamalkan ajaran agama anda, hati kita tidak akan tenang. Okay? Setenang air laut, jangan disangka tiada buaya. Okay? Jika anda ternampak buaya, bisakah anda melarikan diri? Okay? Dari dikejar oleh buaya darat. Maksudnya di sini ialah setenang-tenang air di laut, jangan disangka bahaya. Jika anda selesa untuk melakukan kesalahan, jangan fikir anda akan terlepas daripada kesan melakukan kesalahan. Oleh itu, murid perlulah ikut ajaran agama, ikut nilai-nilai moral yang telah anda pelajari sama ada di rumah ataupun di sekolah. Seterusnya, berfikiran positif dalam menghadapi sebarang masalah. Kadang-kadang jiwa murid-murid ini jiwa yang memberontak. Kadang-kadang jiwa murid-murid ini adalah jiwa yang tidak boleh menghadapi sebarang ujian. Kamu akan bertindak sewenang-wenangnya sehingga boleh melakukan tindakan yang di luar batasan anda, di luar pemikiran, di luar nilai-nilai murni. Contohnya lah, bila kawan bercakap, mula-mula awak bercakap dengan kawan awak, main-main sekali bergaduh. Padahal cakap saja tetapi
boleh jadi isu besar sampai bergaduh. Sebab tu, apa jua yang berlaku kepada anda mesti berfikiran positif. Okey? Tak kira lah masalah apa yang anda hadapi. Kadang-kadang anda bergurau main-main dengan kawan awak boleh menyebabkan pergaduhan besar ataupun masalah family ke atau mana-mana masalah. Cuba cari jalan penyelesaian. Cuba bawa bincang dengan ibu bapa dan guru bagi menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun gaduh dengan cakap tadi kan. Gaduh kerana main-main cakap. Jadi kita sama-sama selesaikan masalah. Baik, seterusnya ialah tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan adat dan budaya dalam masyarakat. Ini sangat penting. Okay, this is the most important. Okay, tidak melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan adat budaya kita. Kenapa? Okay, kerana kita tinggal di Malaysia, kita mempunyai adat yang baik. Okay, adat yang baik. Contohnya hormat kepada ibu bapa, rakan-rakan, tidak melakukan curi, okay, sentiasa tolong menolong. Itu adalah perkara yang dituntut oleh ajaran agama masing-masing. Okay, kerana setiap, walaupun agama berbeza di Malaysia, tetapi kamu boleh rasakan bahawa setiap ajaran yang disuruh oleh agama adalah sama. Okay? Jadi, sama-sama kita cuba memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia yang baik supaya dapat mengatasi konflik identiti diri anda. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran yang berikutnya. Okay. Murid-murid yang berjaya mengatasi konflik identiti diri, murid-murid yang berjaya kawal diri daripada melakukan kejahatan atau isu-isu yang tidak bermoral, maka adalah seorang yang berjaya. Okay. Kerana berjaya menyelesaikan cabaran, mengatasi cabaran yang bentuk individu yang berjaya. Jika anda gagal, anda terpesona untuk melakukan sikap negatif, maknanya dia akan mewujudkan konflik itu, identiti diri itu dalam diri murid sampai bila. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan menangani konflik identiti diri. Apakah kepentingan menangani konflik identiti diri yang perlu murid tahu? Okey, cikgu terangkan di sini. Yang pertama ialah murid, murid perlu mengeratkan hubungan dengan orang lain. Kenapa nak kena eratkan hubungan dengan orang lain? Supaya ada ikatan persahabatan. Supaya jalinan antara sahabat dapat mewujudkan sikap yang bertoleransi. Bertolak ansur antara satu sama lain. Jadi bila kita rapat dengan orang lain, maka tiadalah pergaduhan yang berlaku. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Sepanjang kita berkawan dengan kawan-kawan, elakkan diri anda daripada menceburi perkara-perkara yang menyebabkan anda menjatuhkan maruah diri anda. Jauhkan diri anda daripada melakukan perkara-perkara jahat. Jangan sesekali ajak kawan awak jumpa sahabat yang baru. Sebaliknya, awak cuba ikut sahabat awak yang baik. Amalkan berdoa. Tolong orang. Seterusnya, menikmati hidup yang lebih bahagia dan tenang. Kalau kita dah dapat kontrol diri kita untuk elak melakukan perkara yang baik, perkara yang jahat, maka kita akan hidup lebih bahagia. Kita akan suka membantu orang. Dan kita akan benci bila melihat orang lain dalam kesusahan. Apabila orang lain menghadapi kesusahan, inilah cara kita untuk mengamalkan ajaran agama dengan menolong orang. So, kita akan rasa nikmat menolong dan ditolong. Kita akan rasa bangga apabila seseorang yang susah itu akan hidup sempurna seperti orang lain akibat daripada kita tolong. Bukan kita menolong untuk mengharapkan balasan, sebaliknya untuk melatih diri kita menjadi seorang yang baik. Baik, seterusnya memelihara imej dan maruah diri. Perkara yang baik akan memelihara kita daripada melakukan kejahatan serta nama baik kita akan dijaga dan dipelihara. Semua orang akan sayang kita. Semua orang akan suka kita, akan kagum kita. Jadi, marilah kita sama-sama melakukan kebaikan. Elakkan diri daripada terjebak melakukan perbuatan yang boleh menyeksa diri sehingga menjejaskan maruah diri murid-murid. Kalau murid-murid jumpa kawan-kawan murid untuk mengajak anda ponting sekolah, isap rokok dan sebagainya, murid-murid boleh tinggalkan kawan-kawan yang tidak berguna ini. Hidup hanya sekali saja murid-murid. Jadi, matangkan diri murid-murid dengan mengenal erti kehidupan yang
Mari menjawab latihan penilaian A seperti yang terdapat di dalam buku teks pendidikan moral. Jom belajar, jom bersama Cikgu Khairul. Baiklah murid-murid, cikgu akan teruskan pembelajaran yang terakhir, iaitu menjawab soalan latihan penilaian A. Soalan ini terdapat di dalam buku teks pendidikan moral tingkatan 2. Jadi, murid-murid boleh semak jawapan murid-murid dan kita bincangkan cara menjawab soalan. Baiklah, untuk menjawab soalan penilaian A, sila baca arahan. Arahan yang ditulis ialah pernyataan di bawah merujuk kepada remaja lari daripada rumah. Maka murid diminta untuk menuliskan tajuk dan mengenal pasti apakah tajuk itu. Tajuk itu ialah remaja lari dari rumah. Ya, dah nampak tajuknya. Kemudian cara kaedah yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua kamu kena buat ialah kamu kena tahu apakah isu yang terdapat di dalam gambar ataupun yang terdapat di dalam instrumen yang diberikan. Contohnya ini adalah gambar dan ada tulisan di sini. Jadi kita kena tahu apakah isu yang nak diberikan kepada kita. Remaja lari daripada rumah, lari dari rumah disebabkan oleh konflik dengan keluarga. Ada konflik keluarga. Itu adalah isu. Lari dari rumah disebabkan konflik dengan keluarga. Jadi siapa yang lari daripada rumah? Ni, remaja. Inilah watak dia. Watak dia iaitu remaja. Jadi murid-murid kena gariskan ataupun fahamkan isu ini. Sebab isu ini dah tulis, jadi murid dah tahu. Baik, kita bacakan soalan yang pertama. Wajarkah tindakan murid-murid remaja tersebut? Ini sebelum kita nak menjawab soalan ini, apabila murid dah keluarkan isu ni, murid kena pasti ini adalah isu negatif atau isu negatif positif. Kalau isu negatif, dia adalah isu yang tidak baik. Kalau isu yang positif adalah isu yang baik. Jadi ini adalah isu positif atau isu negatif murid-murid? Ya, isu yang negatif, isu yang tidak baik, isu yang jahat, isu yang tidak memoral. Jadi, untuk menjawab soalan nombor 1, soalan wajarkah? Cikgu ingin anda bulatkan atau gariskan atau highlightkan seperti mana cikgu highlightkan. Dan dekat sini K1. K1 ni maksudnya kehendak soalan yang pertama lah. Wajarkah remaja, gariskan perkataan remaja, atasnya tulis W. Kenapa cikgu W? Kerana W itu adalah watak. Wajarkah tindakan remaja tersebut? K1. Mengapa? Highlightkan mengapa dan atasnya tulis K2. Jika kamu tidak tulis, nanti kamu lupa. Kamu menjawab saja. Kamu tak baca arahan sampai habis dan tak dapat markah penuh. Kebiasaannya anak-anak murid cikgu melakukan kesilapan ini ketika nak menjawab soalan struktur. Soalan biasanya begini 2 atau 3 markah. Tetapi biasanya murid-murid akan dapat 1 markah. Dah kesian. Banyak kali cikgu pesan. Jadi kita tulis kat atas ni K1 dan K2. Maknanya ada 2 soalan lah. Baik. Nak jawab soalan wajar. Wajar kalau jumpa isu negatif, dia jadi tak wajar. Wajar kalau jadi isu positif, dia jadi wajar. Sama macam perasaan lah. Perasaan kalau jumpa isu positif, dia akan jadi apa? Suka, gembira, tenang, bahagia. Tapi kalau perasaan kita jumpa perkara yang tidak baik atau isu tidak bermoral atau isu negatif, dia akan jadi sedih, marah, geram, kecewa dan sebagainya. Baik, untuk menjawab soalan 1, tulis siap-siap jawapan dia. Sedih, tidak wajar. Apa sebab tak wajar? Tuliskan watak. Tidak sedih, tidak wajar kerana remaja apa dia? Ini jawapan nombor 1. Nombor 1. Nombor 1. Tidak wajar kerana akan menyebabkan kerisauan ibu bapa terhadap anaknya. Tulis kat sini. Remaja tersebut akan menyebabkan kerisauan. Kat sini sepatutnya ada perkataan remaja. Remaja akan menyebabkan kerisauan ibu bapa terhadap anaknya. Kalau jawab macam ini, termasuk yang tidak wajar ni, dapatlah markah. Tidak wajar saja dah 1 markah.
Huraian dia kenapa remaja akan menyebabkan, tindakan remaja akan menyebabkan kerisauan ibu bapa terhadap anaknya. Mesti tulis watak. Okey, kalau tidak tulis watak, tak dapat markah. Kemudian sambung lagi, perbuatan remaja tersebut boleh mengundang bahaya kepada diri remaja tersebut, terutamanya kepada pelajar perempuan. Pelajar perempuan suka lari daripada rumah. Ingat pelajar perempuan, jika anda keluar daripada rumah tanpa pengetahuan daripada bapa anda dan anda tidak balik, okey, sesuatu yang buruk boleh menimpakan anda walaupun anda ikut kawan-kawan anda. Jangan awak ingat kawan-kawan anda itu adalah kawan yang baik. Sebaliknya, ada udang sebalik mi, ada udang sebalik batu. Manalah tahu dia berkomplot untuk menganiayai awak, menzalimi awak. Sesuatu perbuatan yang buruk yang kita tidak ketahui apa yang berlaku pada nimpa kepada kita. Sebab itu tidak boleh lari daripada dari rumah. Sebab benda ini membimbangkan ibu bapa yang akhirnya memberi kesan buruk seperti kes colik, kes rogol, kes bunuh, kes pemerdagangan manusia dan sebagainya. Okey, baik, kita tengok soalan nombor 2. Nyatakan sikap yang perlu diamalkan oleh remaja tersebut. Okey, apa sikap? Okey, watak dia siapa? Remaja. So, highlightkan remaja, atas dia tulis W. Okey, untuk menangani konflik dengan keluarga. Isu je lah, tangani konflik keluarga kan? Konflik dalam diri lah. Okey, konflik identiti diri dengan keluarga. Apa masalah kita yang menjadi konflik kepada keluarga kita lah. Okey, apa sikap yang perlu kita kikis daripada perbuatan yang tidak baik yang kita lontarkan, yang kita tunjukkan kepada keluarga kita. Okey, yang pertama, okey, murid boleh bagi jawapan seperti ini. Sepatutnya kat sini tulis watak. Okey, tulislah watak. Cikgu kenapa nak tulis watak? Kerana nak selamatkan awak dapat markah. Okey, nak selamatkan dapat markah. Remaja tersebut, okey, perlu atau sentiasa berfikiran positif. Okey, dan perbanyakkan sabar. Ada dua jawapan yang berbeza tetapi dalam satu ayat. Okey, boleh dapat dua markah. Tapi dia adalah contoh. Okey, jawapan yang kedua. Letakkan watak kat depannya. Remaja tersebut perlu mengamalkan gaya hidup sihat bersama keluarga. Nampak? Dah 3 markah. Dan remaja tersebut perlu memilih rakan yang baik dan positif untuk mengamalkan gaya ajaran agama dan nilai-nilai murni yang dipelajari sama ada di rumah ataupun di sekolah. Mesti jawapan letak remaja. Saya letak W tu maksudnya watak. Okey, maksudnya watak. Di sini ada kesilapan bahawa jawapan itu tidak jelas. Okey, ada watak. Nak jawab ni murid-murid, kena fahami kehendak soalan. Bukan kita jawab apa yang kita faham. Silap-silap tak dapat markah. Silap-silap tak dapat markah. Baik, kita tengok soalan nombor 3 ya murid-murid. Sekiranya anda berada dalam situasi remaja tersebut, inilah, okey. Cadangkan cara, okey. Highlightkan cara, okey. Terbaik untuk menyelesaikannya. Cara nak mengatasi konflik identiti diri. Kita dah belajar tadi. Okey. Apakah jawapan dia? Minta cara. Okey, kehendak soalan pertama ni cara kan. Okey, jawapan yang pertama. Okey, okey, jap. Sekiranya anda, okey, gariskan perkataan anda lah. Siapa watak dia? Watak dia ialah anda. Anda tu siapa? Diri awak lah. So, awak nak kena tulis siapa ni? Kat sini. Okey, watak. Watak dia ialah awak. Anda tu, bila saya sebut anda tu, diri awak lah. So, anda tu tukar kepada saya. Di sini tuliskan watak dia. Watak dia saya. Saya perlu meminta nasihat daripada orang lebih tua, ibu bapa atau kaunselor, supaya mengelakkan diri daripada di rumah ataupun supaya menerangkan kesan buruk lari dari rumah supaya saya tak buat lagi. Faham tak? Okay, kena minta nasihat daripada cikgu ataupun ibu bapa atau kaunselor atau guru supaya mengelakkan diri daripada lari daripada minta nasihat. Jika kita lakukan kesilapan, kita stres, kita ada masalah, okay, tension, nak belajar, line tak ada, main PUBG, main Mobile Legend, ada line internet. Tiba-tiba cikgu ajak PDPR, line tak ada langsung. Tension. Minta nasihat daripada ibu bapa, minta nasihat daripada cikgu-cikgu dan kaunselor anda bagi menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan. Baik, jawapan yang terakhir yang cikgu boleh bagi kat cikgu ialah, caranya ialah, saya tuliskan watak. Saya lupa nak letak watak di situ. Saya perlu melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada konflik
dengan keluarga sekiranya melibatkan keganasan rumah tangga. Ialah kadang-kadang murid-murid, seseorang remaja itu seperti awak, golongan remaja, melakukan perbuatan melarikan diri, terlibat dalam kes-kes jenayah adalah kerana masalah keluarga. Keluarga bukan cerminan hidup kepada anak-anak. Kalau keluarga yang baik, baiklah untuk anak-anak. Tetapi kalau keluarga bermasalah, maka mangsanya ialah anak-anak, dan anak-anak itu sendiri akan memberontak dan terpengaruh untuk melakukan balik diri atau perbuatan yang jahat sehingga melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti geng dan tidak sepatutnya. Jadi, apa perlu saya buat kalau saya nak mengatasi ataupun menyelesaikan masalah konflik lari daripada rumah? Okey, saya perlu melaporkan kepada pihak berkuasa. Okey, saya nak selesaikan masalah remaja. Kalau saya daripada rumah, saya akan laporkan kepada pihak berkuasa lah. Saya dari rumah, saya nak selesaikan masalah. Saya lari rumah. Sebab yang pertama saya akan laporkan diri. Okey, kenapa saya lari daripada rumah? Okey, kerana terdapat keganasan rumah tangga. So, saya akan melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada konflik dengan keluarga yang melibatkan keganasan rumah tangga. Contohnya, bapa balik, pukul mak, pukul anak-anak. Awak pun tak tahan, awak lari kerana stres. Okey, jadi boleh buat ayat itu. Cara untuk kita tak nak lari daripada rumah. Kalau kita pendam masalah, kita akan pendam dan akhirnya kita akan lari. Jadi bila ada masalah keganasan rumah tangga sehingga menyebabkan kita nak lari pada rumah, baik kita buat laporan. Jika ada kes seperti ini. Faham tak faham? Faham tak faham? Faham. Okey, fahamkan. Okey, baik. Soalan nombor 4. Andaikan anda remaja tersebut. Awak lah remaja. Andaikan anda remaja tersebut. Okey, jelaskan perasaan anda. Ini minta perasaan lah. Okey, highlightkan perasaan ini. Perasaan siapa? Perasaan anda. Okey, apabila berjaya menangani konflik tersebut. Tengok, mana isu dalam soalan ni? Isunya ialah berjaya menangani konflik tersebut. Okey, berjaya membuat kebaikan. Berjaya elakkan diri daripada isu utama dia apa? Kat sini, isu utama dia apa, murid-murid? Isu utamanya apa? Isu lari dari kena tahu kehendak soalan. Okey, tajuk dan isu yang nak beritahu kat kita. Isu dia ialah, isu utamanya ialah remaja dari rumah. Kita sebagai remaja lari daripada rumah. So, kita, apa perasaan kita kalau kita dah tak nak lari daripada rumah? Kita bahagia dengan keluarga kita. So, kita sayang keluarga kita. Kita sayang rumah kita. Ibarat seperti jantung kita, nyawa kita yang perlu kita jaga. Kerana dalam keluarga kita ada emak, ada ayah, ada kakak, ada abang, ada adik. Jadi, apa perasaan kita? Dia tanya perasaan kan? Okey. Jawapan nombor 4. Bagilah perasaan. Apa perasaan awak? Gembira, suka, bahagia, tenang, happy. Happy Deepavali. Salah. Happy Deepavali bukan. Gembira, sayang, bahagia dan sebagainya lah. Okey. Kalau soalan itu minta jelaskan, okey, awak kenalah letak huraian dia. Okey. Awak kena letak huraian. Tadi awak dah tulis dah dia punya jawapan dia. Isu perasaan, kalau jumpa isu baik, baik dah dia. Tapi kalau kat sini, awak tengok kat sini, berjaya mengatasi isu konflik. Ni isu dia ialah berjaya mengatasi konflik. Maknanya positif lah. Okey, isu positif. Okey, bila jumpa isu positif, okey, daripada isu negatif ini, jadi perasaan kita mesti gembira. Kalau awak tulis apa yang awak faham, perasaan jumpa isu negatif, sedih, gerang, kecewa. Memang jawapan nombor 4 tu awak bagi salah lah. Okey, kerana awak tak menghayati, awak tak kaji balik betul-betul apa kehendak soalan. Okey, gembira kerana saya tidak lari daripada masalah keluarga saya. Saya berjaya menyelesaikan masalah dan menyedari bahawa tindakan melarikan diri adalah perbuatan yang tidak bermoral. Dah dapat 3 markah kalau soalan ini diberikan kepada anda. Dan soalan yang terakhir, barangkali anda boleh jawab. Bagaimanakah amalan nilai-nilai murni? Okey, kalau jumpa perkataan nilai murni, gariskan, highlightkan, tulis kat atas tu ialah N. N untuk nilai. Okey, dapat membantu golongan remaja daripada terjebak daripada perkara gejala negatif. Macam mana kita nak amalkan nilai supaya elakkan diri daripada
terlibat dalam gejala di atas, awak letaklah nilai apa yang berkaitan. Paling mudah nilai bertanggungjawab. Letaklah nilai bertanggungjawab. Murid-murid jangan malu. Letak saja nilai bertanggungjawab, nilai rasional, nilai harga nilai, nilai amanah, nilai macam-macam nilai. Kita ada 16 nilai. Okey, 18 nilai. Jadi murid kena masukkan nilai yang berkaitan dengan isu itu. Okey, remaja akan memikul tugas sebagai ahli keluarga dan melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tidak bertindak melakukan perbuatan yang boleh mencemarkan nama baik dan keluarga secara ikhlas dalam setiap diri remaja. Masukkan watak, okey. Kemudian masukkan kata kunci dengan apa yang sepatutnya kita buat agar apa. Itu jawapan dia. Itu formula dia. Okey, saya ulang, masukkan watak dan kata kunci dengan apa yang patut dibuat untuk apa? Supaya, agar, bagi, misalkan apa? Apa dia punya solution yang kita dapat. So, itu adalah jawapan huraian, menghuraikan amalan nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai moral sekiranya ditanya. Okeylah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita. Murid-murid jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Siapa yang salah, tolong buat pembetulan. Saya ulang suara, siapa yang tak buat, salin jawapan. Siapa yang dah buat salah, tolong buat pembetulan di dalam buku anda. Jangan malas, jangan leka. Buat latihan ini sekarang di dalam buku latihan anda. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Bye.